Baik, bertemu kembali dalam di mana Pulai dan juga Simpang Jeram Memilih. Hampir sebut awali pagi kata Tersasul-sasul biasa. pula. Tersasul-sasul kita pagi ini. Okey, di mana kita juga ingin melihat secara terperinci PRK kali ini, analisisnya dari segi naratif yang dibawakan oleh parti-parti dan gabungan yang bertanding, juga Calon-calon. isu-isu calon-calon, juga isu-isu nasional yang mendominasi PRK kali ini. Dan pada jam ini kita bersama dengan Dr. Nur Niwandi Mat Nordin yang merupakan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Saraf Media dan juga Informasi UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Doktor, mungkin kalau kita nak mulakan terlebih dahulu, kita ingin melihat naratif. Bagaimana Doktor melihat naratif yang dimainkan ketika kempen PRK dan juga bagaimana ia boleh menjadi satu bentuk, kalau kita lihat isu ataupun sentimen yang dibangkitkan oleh gabungan-gabungan yang bertanding pada hari ini Doktor. Kalau kita lihat setelah apa yang berlaku dalam pilihan negeri yang lepas, naratif-naratif itu telah boleh dijangkakan ia lebih similar ataupun lebih sama dengan apa naratif-naratif yang telah dimainkan semasa pilihan negeri. Ia lebih berkisarkan pada naratif berbentuk kepartian kepada bentuk individu. Di samping walaupun ada naratif-naratif yang boleh kita bagikan dalam konteks positif dan negatif, tetapi secara pengamatan dan sedikit kajian dilakukan melalui media sosial mendapati bahawa naratif ini berbentuk naratif nasional, naratif berbentuk komuniti, naratif berbentuk kepartian dan naratif berbentuk individu. Dan sudah kalau kita lihat pecahan-pecahan naratif ini, di antara naratif-naratif nasional adalah berbentuk bagaimana kestabilan kerajaan perpaduan itu perlu dilakukan untuk memastikan dominasi kerajaan perpaduan, bagaimana memastikan perkara-perkara yang baik dapat juga dilakukan peringkat negeri Johor, khususnya di Simpang Pulai dan di Sungai Jeram. Tapi kalau kita lihat naratif-naratif yang juga dimainkan oleh Perikatan Nasional, dia juga negatif bentuk nasional. Contohnya persempadan semula yang ketika mungkin berlaku bagi menghalang berlakunya satu penguasaan majoriti 2/3 di Parlimen dan bagi memastikan elemen-elemen berkepentingan individu dan parti tertentu khususnya dalam memerangi rasuah itu dapat dilihat semula, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan konteks-konteks di mana gabungan-gabungan di antara parti-parti khususnya ada DAP dan UMNO dan bagaimana di kerajaan perpaduan juga terus mewujudkan elemen-elemen kestabilan politik berhubung dengan perkara-perkara konteks yang perlu dipahami oleh masyarakat Johor bagi memastikan pentadbiran yang diterajui oleh Datuk Wan Hafiz Ghazi ini dapat terus memainkan peranan. Dan perkara-perkara ini juga berbentuk juga naratif-naratif yang turun dalam bentuk komuniti, dalam isu banjir, isu parking yang tidak cukup, isu pembangunan di Hospital Sultan Aminah, isu perkara-perkara berhubung dengan komuniti India dan Cina khususnya di Pulai, dan bagaimana isu-isu berkepentingan agama itu juga perlu dilihat kaum khususnya di Jeram berdasarkan komposisi pengundi, dan dia membentuk pola naratif yang cukup menarik untuk kita lihat. Tetapi secara langsung polanya kita lihat hampir dalam konteks yang sama, iaitu satu pola yang naratif bersifat nasional, satu pola yang bersifat kepartian dan individu, iaitu di antara mempertikaikan kemampuan Perdana Menteri dan mempertikaikan kemampuan fungsi Perikatan Nasional itu Muhyiddin Yassin. Dan ini juga pola yang dilihat bermain dalam konteks individu yang mensasarkan kepada gabungan-gabungan pemimpin parti tertentu. Dan kemudian kita ada naratif-naratif yang berbentuk komuniti dan naratif yang sudah dijangkakan dalam berlaku walaupun tidak banyak dan tidak mendatangkan banyak masalah. Ada naratif-naratif berbentuk 3R agama, khususnya pengeluaran fatwa-fatwa yang tertentu, khususnya gabungan-gabungan bagaimana untuk memastikan kesinambungan sinergi matlamat penubuhan, bagaimana memastikan elemen-elemen berhubung dengan nasib kaum Melayu dan Islam itu terus beres. Jadi kita lihat dari segi polaritinya adalah hampir sama, tetapi ia berbeza dari segi tingkat nasional, gabungan kepartian, komuniti dan isu-isu yang lebih terperinci dalam konteks agama dan kaum, khususnya di kawasan di pengundi Melayu yang besar iaitu di Sungai Jeram. Doktor, kita nak ambil kesempatan ini juga untuk mengetahui apakah jangkaan keputusan yang doktor boleh jangkakan, sebab kita tahu PRK Pulai ini dianggap sebagai percaturan gabungan PHBN untuk menyambung kembali maruah kemenangan PRU15 yang lalu. Jadi bagaimana dengan jangkaan doktor sendiri? Setelah apa berlaku dalam momentum PRN, dilihat bahawa ramai mengatakan bahawa dari segi kempen, kalau tidak Perikatan Nasional juga mewawarkan bahawa gelombang itu akan berlaku di Johor. Tapi saya berpendapat sebaliknya, kerana kita ingat Johor ni memang satu sejarah tradisi bangsa Johor yang berpegang pada nilai-nilai di mana ketubuhnya
UMNO juga, di mana kekuatan pentadbiran Datuk On Hafiz Ghazi juga memainkan peranan, dan kita ada satu lagi perkataan yang kita panggil sebagai penghargaan, undi penghargaan, tribute votings yang mungkin berlaku sekiranya masyarakat merasakan mereka tu hutang budi dengan apa yang dilakukan oleh Arwaham Datuk Seri Salahuddin dalam pentadbiran di dua kawasan, iaitu di Pulai dan juga di Sungai Jeram. Maka ini akan memberikan sedikit komposisi yang menarik dalam pola pengundian ini, kerana daripada segi kajian kita lihat populariti itu hampir seimbang daripada di antara Kerajaan Perpaduan dan Perikatan Nasional. Tapi kalau kita pergi lebih mendalam dari segi pengamatan daripada segi isu-isu yang berkaitan dengan tiga perkara ini, maka dilihat bermungkinan apa yang berlaku di Kedah, Kelantan dan Terengganu khususnya juga akan berlaku dalam konteks sebaliknya, memihak kepada PHWN Kerajaan Perpaduan dalam konteks pilihan raya di Johor. Kerana ini adalah salah satu konsep bagaimana pemikiran ataupun sifat ataupun fitrah masyarakat Johor itu yang kita kenali sebagai kubu Kuat UMNO, yang mungkin akan memberikan sedikit elemen penambahbaikan, dan juga dengan sistem institusi diraja tak setia beraja masyarakat dan pentadbiran yang dijalankan dengan baik oleh Datuk On Hafiz Ghazi ini mungkin akan memberikan sedikit kebolehan. Dan sekiranya ini berlaku, maka akan terputusnya apa yang dikatakan sebagai satu gelombang hijau, satu tsunami yang bergerak selepas Perikatan Nasional. Tetapi sekiranya benda ini tidak terjadi dan gelombang itu berterusan, maka kita akan melihat persatu pembentukan pola yang mungkin lebih menyeluruh dalam konteks negara, dalam mungkin, dan ia akan berlarutan dalam jangka masa yang panjang. Tapi dari segi apa yang saya lihat, dari segi pengamatan dalam media sosial, ia agak terencat sikit. Kerana kita melihat bahawa tsunami ataupun pola yang dikatakan dibawa semasa pilihan raya negeri itu mungkin tidak akan cukup kuat untuk berlaku di negeri Johor, dengan faktor keadaan demografi dan psikografi negeri Johor itu sendiri yang cukup unik dan istimewa. Ya, baik Doktor, mungkin secara ringkasnya kita ingin melihat juga bila kita bercakap tentang isu 3R yang mendasari kempen pada kali ini, adakah ia mampu sebenarnya mempengaruhi corak pengundian terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu, Doktor? Sudah tentu, kalau kita bercakap dengan isu-isu berhubungan 3R, dicumbikan kaum, agama, bangsa dan konteks jeram contohnya, adalah isu yang penting untuk kita lihat. Dan bagaimana kita lihat dalam Pulai juga berlaku apabila pemimpin, khususnya bagaimana kita lihat mengatakan bahawa faktor untuk menyokong itu adalah tidak baik ataupun haram. Dan tentu, dan bagaimana kaitan elemen-elemen rasuah itu ada kaitan juga dengan isu-isu berhubung dengan kebudayaan atau agama Islam itu sendiri. Dan tentu ini memainkan peranan, dan gabungan-gabungan kerjasama di antara parti khususnya juga sering diwawarkan sebagai tidak bertentangan atau bertentangan dengan konsep nilai-nilai fitrah kemajuan dalam konteks Islam. Jadi saya rasa benda ini akan terus berlaku kerana komposisi pengundi dan juga apabila perkara-perkara ini telah diletakkan di bawah satu penjenamaan parti yang berkisar kepada isu-isu konteks keislaman dan pembangunan yang menjuruskan kepada isu Melayu dan Islam. Dan dia sudah tentu akan berlaku. Cuma pada kali ini saya rasa saya amat berterima kasih kepada pemimpin politik kerana tidak melampaui batas-batas khususnya berkaitan dengan isu-isu industri raja dan sebagainya. Saya rasa mereka semakin memahami, tetapi modal politik berasaskan 3R masih lagi mendominasi khususnya di kalangan pengundi berperkara-perkara Islam dan Melayu dan Islam. Dan inilah fitrah bagaimana untuk mendapatkan undi mudah, bagaimana untuk merangsang satu bentuk emosi, sentimen emosi bagi membawa kepada satu bentuk keterujaan pengundian berasaskan komposisi 3R khususnya isu-isu berkaitan dengan Melayu dan Islam. Dan akhirnya ia bentuk satu perjamanaan politik yang sukar untuk dipisahkan mana-mana berakhir. Cuma ia harus tidak melangkaui batasan undang-undang yang berlaku. Dan saya rasa perkara ini dalam kawalan buat masa ini, dan ia menunjukkan sebenarnya satu nilai positif yang baik dalam konteks bagaimana ahli-ahli politik semakin beradab dan memahami perkara ini tidak boleh melampaui ataupun melangkaui batasan undang-undang yang sedia ada. Ya, baik. Alright, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nurni Wandi Mat Nordin yang merupakan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi RTM di atas perkongsian itu tadi. Semestinya kita akan melihat keputusan secara rasminya pada hari ini juga dan melihat kepada naratif-naratif yang dimainkan. Pastinya ia akan membawa kita kepada hari ini, hari penentuan, dan juga terus kekal bersama kami di Sarawani sepanjang hari kerana kami akan bawakan
membawakan perkembangan langsung mengenai pilihan raya kecil Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai dari semasa ke semasa. Untuk itu sekian dari saya, Fahmi Zudin. Saya Nabilah Khalidah. Salam hormat. Kita jumpa lagi.